reaksi bersama, respon. Ya Ustaz, mungkin kita boleh sambung lagi pasal daripada apa yang kita bincangkan sebentar tadi. Ya. Dia macam ni, kalau kita menyambung sedikit tentang apa yang kita bincang tadi sesuai dengan tugas Nabi sebenarnya. Nabi pernah inform dan jelaskan kepada kita bahawa innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku dilahirkan atau aku diutus di atas muka bumi ini semata-mata untuk sempurnakan akhlak masyarakat ataupun kaumnya. Suka saya sebutlah, kalau kita lihat balik sekitar Nabi, environment Nabi di waktu cukup-cukup menakutkan. Ya, ketika Nabi nak membesar, masyarakat Arab cukup-cukup hebat, buruknya akhlaknya. Waktu itu kalau kita melihat bagaimana disebutkan bahawa kalaulah waktu itu orang yang paling banyak membunuh itu orang paling macho waktu itu, orang paling hebat, ya. Orang yang paling banyak berzina, ya, yang berzina itu orang yang sangat-sangat disukai ataupun orang kita panggil orang yang sangat-sangat digilai waktu itu. Ya, orang paling banyak mencuri itu orang hartawan yang sangat dikagumi. Memang cukup sonsang, ya. Cukup berbeza dengan apa norma-norma kehidupan manusia. Nabi diutus di waktu itu. Sebab itu Nabi bangkit sebagai misi ataupun tugasnya untuk sempurnakan akhlak manusia. Ya. Ya, memang sebab itulah kalau kita melihat tugas Nabi amat berat. Tugas Nabi amat berat. Ya, memang Nabi dikurniakan ataupun Nabi diberikan tugas yang amat berat. Akhlak Nabi. Saya suka sebut seulang semula lah. Ya, memang Nabi dakwahnya bermula pada diri Nabi sendiri. Bagaimana Nabi tonjolkan dakwah ataupun akhlak yang baik kepada masyarakat Arab di waktu itu. Ya, daripada depan sahabatnya, di depan musuhnya, Nabi tunjukkan dengan akhlak yang baik. Bagaimana Nabi boleh tunjukkan akhlaknya kepada orang terdekat, isteri atau seumpamanya. Contoh. Kita cukup senang menilai orang bila kita berdepan sedikit secara luaran dengan mereka. Contoh, kalau kita jumpa orang, cakap dia baik, intonasi dia baik ataupun cara dia baik, kita mula berikan hukuman bahawa orang ni baik, contoh, ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihatlah, para sahabat Nabi tidak begitu penilaian. Dia tak puas hati, ya, dengan apa yang Nabi tunjukkan di luar. Lantas dia tanya isteri Nabi, "Wahai Aisyah, akhlak Nabi bagaimana?" Ya, tanya sahabat Nabi pada Aisyah, "Bagaimana akhlak Nabi?" Ya. Kadang-kadang sahabat bimbang, adakah Nabi ni baik di luar sahaja ke? Di dalam lain macam, ya, atau di luar, di rumah, di lain akhlaknya. Jadi sahabat tanya Aisyah. Kenapa tanya Aisyah, tak tanya orang lain? Sebab orang yang paling rapat, ya, dengan Nabi, atau orang yang paling rapat di rumah dengan suami ialah isteri. Akhlak suami di luar baik, tapi dekat rumah isteri saja tahu siapa suaminya sebenarnya. Ya. Sebab itulah sahabat tanya Aisyah sendiri, ya, "Wahai Aisyah, apakah akhlak Nabi?" Aisyah sebutkan khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Maka yakinlah sahabat bahawa Nabi ini seorang utusan yang sangat hebat. Di luar rumah hebat, dalam rumah pun hebat. Kadang-kadang kita berbeza, tak sama macam Nabi. Dekat luar kita cukuplah baik, balik rumah isteri yang tahu panggil kita macam mana, ya. Dekat rumah kalau orang buat jahat kita sabar, balik rumah kita marah isteri kita, ya. Isteri kita tersilap sikit, kita marah dia. Anak kita tersilap sikit, kita marah atau kita herdik, atau kita tunjukkan sikap yang kurang baik pada anak isteri kita. Sebab itulah sebenarnya Nabi ni contoh yang paling utama, yang paling hebat. Kalau sebut pemimpin, Nabi pemimpin yang sangat hebat. Kalau sebut suami, Nabi suami tadi tandingan di atas dunia. Kalau sebut seorang guru, Nabi seorang guru yang paling sabar. Kalau sebut seorang hamba, Nabi contoh seorang hamba kepada Allah. Sebab itulah kita nak sebut Nabi ni memulakan dakwah ke masyarakat bermula dari Nabi sendiri. Jadi itu yang saya nak sebut sikit lah tentang perkara itu. Terima kasih Ustaz. Mungkin Ustaz boleh berikan tips bagaimana kita nak bermujahadah untuk mendapatkan akhlak yang baik, cara ringkasnya. Baik, sebenarnya saya pun sebut cara ringkas jugalah. Sebab Nabi pernah sebut beberapa perkara. Yang tadi itu kita bincang benda teori, ataupun benda yang kita dengar tanpa ada sedikit panduan. Jadi saya suka sebut sedikit panduan lah, ya. Pernah Nabi ajarkan beberapa perkara. Saya ambil banyak, tapi saya sebutkan 5 sajalah untuk kita amal dan kita mudah lakukan sebagai panduan hidup. Yang pertama Nabi sebutlah, kalau kita nak bina akhlak kita, nak detikkan kesedaran pada hati kita sebagai dipanggil akhlak, yang pertama kata Nabi, at-tawarru' an syubhat. Kita kena berjaga-jaga dengan perkara-perkara. Mata akan masuk ke hati. Bila mana mata kita banyak melihat perkara-perkara tidak baik,
ya, benda-benda yang tidak baik, maksiat atau seumpamanya, dia akan merosakkan hati kita, ya. Dia akan merosakkan hati kita. Ya, sebab tu kadang-kadang lah, ya, kalau kita melihat orang ni punca-punca masalahnya sebab mata, terangsanglah nafsu dan hati, berlakulah maksiat. Sebab tu disebut oleh Nabi, ya, nazratun an-nazratu, ya, zahmun min jihamil iblis, ya. Pandangan itu suatu panahan daripada panahan-panahan iblis untuk kita. Jadi kita kena berjaga-jaga. Yang ketiga kata Nabi, al-haya. Kita kena sempurnakan rasa malu di hati kita. Kadang-kadang sebut malu, kita tak lagi berdua perkara. Malu ni ada malu yang ditegah, ada yang malu diturup atau digalakkan, ya. Tapi kadang-kadang kita sebaliknya, kita malu pada perkara yang tak patut kita malu. Kenapa tak pergi masjid bang? Malulah, nanti orang tanya aku kuat iman pula, ya. Nanti orang bagi tahu aku ni kuat ibadah pula, ya. Jadi itu dia ada sedikit yang boleh kita bincangkan. Okey, mungkin tak boleh terus simpulkan apa yang kita bincangkan pada hari ini itu mesti penyempurnaan akhlak. Jadi sebenarnya, ya, memanglah kalau kita sebut akhlak, sebenarnya fokus utama ialah hati. Bila mana dia datang daripada hati kita baik, sempurna, maka dia akan baik di segala-galanya. Inna fil jasadil mudghah katana. Idza saluhat, saluhal jasadu kulluhu, wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluhu, ala wa yal qalb katana. Sebenarnya dalam diri manusia ini ada seketul daging, ya. Bila mana baik daging tersebut, maka baiklah diri kita. Tapi kalau buruk daging tersebut, adab sesama manusia kurang, khususnya sesama muslim. Ya. Soalan itu soalan yang dipanggil soalan yang biasa sebenarnya kita jumpa di kita masyarakat kita. Ya. Kalau saya lanjutkan sedikit bincangan tadi tentang apa yang disebutkan oleh bagaimana cara nak jaga akhlak tadi. Tadi saya dah sebut, ya, berhati-hati perkara syabahat. Yang kedua, tundukkan pandangan. Yang ketiga, malu. Yang keempat, ada sedikit kaitan dengan soalan tersebut, ya. Kata Nabi, ya, cara untuk, ya, menjadikan diri penyabar akhlak ni, yang pertama, selalu lisan, jaga lidah. Jaga lidah, ya. Kadang-kadang lidah manusia sebenarnya tak terkawal, ya. Banyak sebab perkara-perkara yang tidak sepatut disebut, ya. Man kafara kalamuhu, kafara kazabuhu, wa man kafara kazabuhu, kafara dipanggil apa ni, kafara dunubuhu, wa man kafara dunubuhu, ya, pannaru aula. Jadi sebenarnya bermula pada lisan manusia yang datang pada hati yang kotor, katanya itulah sebab berlaku masalah. Terima kasih Ustaz. Ya, para penonton, itulah sedikit penerangan daripada Ustaz. Mungkin insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod akan datang. Ya, insyaAllah para penonton, sekiranya ada sebarang cadangan, pertanyaan ataupun komentar, bolehlah terus email kepada respon@islam.gov.my. Okey, sekian dulu daripada kami. Respon inspirasi dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.